Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada waktu ini, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengecapi pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang besar itu iaitulah nikmat kesihatan tubuh badan kita dan juga nikmat kelapangan masa yang diberikan oleh Allah. Jadi sama-samalah kita mohon kepada Allah supaya kita terus diberikan kesabaran dalam menghadapi wabak COVID-19 seperti mana yang telah kita maklum. Jadi sidang pendengar muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, pada perkongsian pada kali ini saya ingin membawa satu tajuk iaitulah berkenaan dengan sifat sabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sifat sabar ni ialah merupakan salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Ini sifat yang terpuji. Lagi pula sifat ini dituntut oleh syarak, oleh agama kita lah, supaya kita berusaha untuk menghiasi hati kita ni dengan sifat mahmudah. Antaranya iaitulah sifat sabar. Jadi untuk mengupah tajuk ni saya nak baca beberapa keratan. Kata-kata daripada pengarang kitab Penawar Bagi Hati, iaitulah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullah. Jadi Tuan Syekh sebut berkenaan dengan sabar ni dalam kitab dia ni. Saya baca. Dan ketahui olehmu bahawasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia akan segala masa. Mafhumnya, kita ni berhajat kepada sabar. Tak kira waktu mana, tak kira di mana tempat, tak kira keadaan apapun yang kita berada. Kita tak boleh lepas daripada sabar. Yang makna kena sabar sedia. Pasal apa? Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Alasan Tuan Musannif. Sebab dia kata benda hak duk kena kat kita ni, hak duk mai kat kita ni, dua perkara. Tak boleh lepas lah dua perkara ni. Yang pertama, barang yang setuju dengan keinginannya. Perkara bila mai dekat kita, nafsu kita pun seronok. Setuju dengan benda tu, tak bantah, tak bengkang apa. Perkara yang kedua, yang menyalahi ia akan dia
akan keinginannya. Cara hak kedua, mai dekat kita dan kita tak suka benda tu. Baik. Pada hari ni, pada kali ni, kita nak bincang perkara hak pertama. Hak kedua, tak ada. Masa pendek. Baik. Perkara yang pertama, apa dia? Kata pengarang atau musannaf, adapun yang setuju dengan keinginannya, seperti sihat badan dan selamat dan kekayaan dan kemegahan, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Tu. Kerana jika tiada ia sabar, nescaya melampaui ia dan berlebih-lebihan ia pada bersedak-sedak dan mengikut keinginannya, maka jatuh ia seorang di dalam kebinasaan. Itu perkara yang pertama. Tuan musannaf kata, dia sebut tadi ni, bila mai dekat kita, kita pun seronok benda tu. Apa contoh? Seperti sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan seronok. Kita pun setujulah benda ni. Lagi pula harta benda kita selamat, atau benda oleh keluarga kita selamat, tak ada masalah, kita setuju. Ada pula tambahan, dapat harta, ada kemegahan, ada pangkat dan sebagainya. Hak ni setuju dengan keinginan hawa nafsu kita. Maka Tuan Musannaf kata, bila kita duduk dalam keadaan yang macam ni, maka sangatlah hajatnya kepada sabar. Hak ni dia kata, contohnya kita ambil satu lah, sihat tubuh badan. Bila kita duduk dalam keadaan nikmat sihat tubuh badan ni, hak ni sangatlah kita perlu kepada sabar. Pasal apa? Sebab sekiranya kalau kita tak sabar, dia akan membawa kepada kemudaratan yang cukup besar pada diri kita dan juga pada agama kita. Orang hak sihat tubuh badan dia, sekiranya dia tak sabar, dia jadi lagu mana? Dia jadi galak. Sebab tu kita tengok orang aduk hak seronok, leka buat maksiat. Aduk kuk kelak-kelak malam. Bukan orang hak jenis ada wayar masuk dalam hidung. Tak ada. Orang hak mana? Orang hak sihat. Joget daripada tengah malam sampai ke cerah dia lekat. Pasal apa? Tu antara natijah buruk sekiranya dia tak sabar. Sekiranya tidak ada sifat sabar dalam hati dia. Baik. Begitu jugalah contoh-contoh hak lain. Orang hak ada harta banyak, dia tak sabar, akan menyebabkan dia jadi melampau. Ada kalanya menyebabkan dia jadi takabur dengan nikmat pemberian yang Allah Ta'ala beri kat dia. Dia jadi sombong dengan orang. Orang hak ada pangkat, ada gelaran sikit-sikit, kiranya dia tak sabar, akan jadi salah. Dia akan jadi sifat apa? Sifat suka nak merendah-rendahkan orang lain. Nak melekeh-lekehkan orang lain. Takabur lah tu. Baik. Jadi sekiranya kita duduk dalam keadaan yang pertama ni, bagaimana yang kita sebut tadi, sabar tu, macam mana cara nak sabar? Baik, dalam kitab ni Tuan Musannaf dia buat kemah. Dia bawa mai masalah, dia bagi jawapan, bagi ubat lah kita kata. Tu kata penawar bagi hati tu. Dia bagi ubat. Baik, kita nak baca. Bermula makna sabar padanya, bahawa tiada cenderung ia kepadanya, dan mengetahui akan bahawasanya sekalian yang demikian itu penaruhan pada sisinya, selagi akan diambil daripadanya pada masa yang hampir, dan bahawa tiada berlebih-lebihan ia pada bersedap-sedap dengan dia, dan bahawa tiada lalai ia kerananya, dan bahawa menunaikan ia akan syukurnya. Itu jawapan daripada pengarang ni, ubat hak dia bagi dekat kita ni.
cara macam mana kita nak sabar sekiranya kalau kita duduk dalam keadaan pelbagai nikmat ada pada kita. Jadi kata dia, caranya iaitulah dengan mana kita tamanya kita sedar diri. Sedar diri, kita ingat dalam hati bahawa nikmat yang ada pada kita tadi ni, nikmat sihat tubuh badan, harta, benda dan sebagainya ni, ni ialah pinjaman sementara daripada Allah, bukan hak kita. Selagi sampai masa akan diambil balik oleh Allah Ta'ala. Kena ingat tiap-tiap masa, tiap-tiap hari. Benda ni Allah Ta'ala pinjam je dekat aku. Sekiranya kalau aku tak sabar, kiranya aku jadi tak sabar dengan nikmat ni, satu hari Allah Ta'ala akan tarik balik nikmat ni. Dan lagi pula caranya iaitulah dengan mana kita tak berlebih-lebihan, jangan melampau sangat. Contohnya nikmat harta benda hak ada pada kita, jangan kita jadi melampau, jangan berlebih-lebih sangat. Baik. Dan juga iaitulah dengan kita menunaikan akan segala syukurnya. Kena tunai syukur. Dan Tuhan bagi nikmat pada kita, macam-macam nikmat Tuhan bagi dekat kita. Kita kena tunaikan syukur. Apa syukur? Terima kasih. Terima kasih lah. Jadi macam mana kita nak terima kasih dekat Allah ni, terima kasih dekat Tuhan ni? Iaitulah caranya dengan makna kita tunai, dengan makna kita kembalikan balik nikmat hak Tuhan beri itu, kita buat untuk perkara yang Allah Ta'ala suruh. Hak Allah Ta'ala suka lah. Contohnya nikmat sihat tubuh badan Tuhan beri kepada kita. Gunalah dengan sihat tubuh badan kita ada ni. Kita buat taat kepada Allah. Mulut tu jangan duk berat sangat nak berzikir kepada Allah. Mata tu jangan duk berat sangat nak baca Quran, nak tengok perkara-perkara hak baik. Telinga hak Tuhan bagi dengar kalamullah, dengar perkara-perkara hak boleh mengingatkan kita kepada kematian. Baik. Begitu juga nikmat harta benda hak Tuhan bagi dekat kita ni. Baru pula kita dalam suasana pandemik sekarang ni wajar sangatlah bagi kita yang ada lebihan. Kita pergi bagi. Tak perlu tunggu mereka angkat bendera putih lah. Hak mana kita duk rasa kita pun duk cam dah. Kalau jiran-jiran kita ni kita tahu dah. Hak mana kurang, hak mana lebih kita tahu dah. Kita pergi bagi. Tak perlu duk tunggu orang angkat bendera putih, kita tahu dah, kita pergi bagi. Sebab apa? Sebab kita ada lebihan harta. Bila kita ada lebih, itu tandanya Tuhan suruh kita bagi dekat orang lain pula. Bukan semua hak ada pada kita tu hak kita. Tetapi hak orang lain. Hak ada pada kita tu ialah hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masa pun sudah terlalu sempit. Jadi saya akhiri dululah sesi tazkirah perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah ada masa kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.